Assalamualaikum semua, bersama dengan Yana hari ini di live. Untuk live kita hari ini sangat istimewa. Kita bersama dengan tetamu khas yang kita bawakan kepada anda sebab kita nak mengupas sedikit tentang zakat. Okey, mungkin sebelum ni kita pernah dengar tentang zakat. Ada yang kita mengeluarkan zakat fitrah, tapi hari ini kita nak lebih spesifik lagi, iaitu untuk zakat emas. Dan tetamu undangan kita hari ini, kita sangat berbesar hati, kita bersama dengan Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman, ya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih kepada Ustaz kerana sudi bersama dengan Habib dan juga para penonton di Facebook Live hari ini. Ustaz Ahmad Husni, ya, merupakan pengurus kanan unit syariah dan antarabangsa Pusat Pungutan Zakat. Okey. Ya. Untuk hari ini sebenarnya kita dah terima pelbagai soalan, ya, daripada para penonton. Anda juga ada dari segi para pelanggan Habib sendiri juga masih lagi ada yang keliru lah Ustaz, ya, tentang zakat emas ni, sebab kita beli emas tapi emas yang kita ada tu kita tak pasti apa yang kita boleh buatkan lagi untuk kebaikan yang seterusnya, kan. Okey, dan untuk hari ni mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang sedikit dahulu apa itu zakat dan apa itu zakat emas. Okey, baik. Terima kasih Yana, para penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah kita mengambil kesempatan petang ini meskipun dalam kesibukan kita barangkali untuk menguruskan ibadah korban kita masih lagi dalam vibe untuk menguruskan ibadah korban, tapi petang ni kita nak sembang juga tentang ibadah yang juga penting dalam rukun Islam kita, iaitulah zakat. Dan zakat ni merupakan salah satu daripada kewajipan yang merupakan rukun ketiga dalam agama kita, datang selepas kewajipan dan kefarduan salat. Dan dia seringkali kalau kita baca Quran, dalam Al-Quran ini zakat digandingkan kewajipannya itu dengan salat. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalam lingkungan 30 ayat, 30 lebih ayat dalam Al-Quran menunjukkan betapa signifikannya zakat dengan salat ini sangat rapat dan juga sangat pentinglah. Salat ibadat fizikal kita, zakat ibadat material kita, yang mana mengeratkan hubungan bukan sahaja kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hubungan horizontal kita dengan masyarakat, dengan orang Islam, dengan fakir miskin terutamanya. Dia menghubung jalinkan antara manusia dengan manusia, satu kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam harta kita, yang mempunyai hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum, kata Allah Taala, dalam harta mereka itu ada hak yang termaklum. Maksudnya ada hak orang lain yang telah Allah Taala tentukan di dalam Al-Quran menjadi satu kewajipan kepada kita. Perlu disemak, perlu dilihat karakter, ciri-ciri dan harta-harta tersebut, dan diperuntukkan untuk diberikan kepada golongan-golongan yang tertentu yang juga disebut sebagai asnaf yang 8 di dalam Al-Quran, dan mempunyai kaedah tertentu. Bukan semua harta kena zakat, tetapi harta-harta yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu, maka apabila sampai syarat-syaratnya, cukup syaratnya dan juga sampai kepada kita kewajipannya, maka kita wajib untuk menunaikan zakat. Termasuklah zakat emas yang kita nak sembang pada hari ini lah. Tengok banyak benda emas kat depan ni. Dekat belakang pun ada. So sahabat-sahabat boleh datanglah kat pavilion ni, macam-macam. Kira kalau nak menggembirakan hati, kalau yang suami menggembirakan hati orang rumah, dan juga mengosongkan poket masing-masing, silalah. Boleh datang insya-Allah. Okey. Mengosongkan poket tu Ustaz, sebenarnya kita pun buat pelaburan Ustaz. Itulah. Terima kasih juga. Hari ini kita live dari Habib Pavilion Bukit Jalil, ya, dan kita juga terima komen dari sini. Terima kasih semua yang sertai live. Waalaikumsalam. Siapa yang memberi salam, ya. Anda juga boleh utarakan soalan anda, ya, di ruangan komen. Nanti Yana akan cuba bacakan soalan anda tentang zakat emas. Okey Ustaz, hari ini kita nak cerita tentang zakat emas. Ada orang saya beli gold bar, ada orang saya beli barang perhiasan untuk pakai. Tapi yang mana satu yang kita perlu zakat? Adakah dia terbahagi kepada syarat apa dari segi zakat emas itu? Baik, pertama kita melihat dari sudut asal. Asal hukum, semua emas yang disimpan, sama ada dalam bentuk gold bar ataupun dalam bentuk mata wang, coins, ataupun dalam bentuk bullion dan seumpamanya, apa-apa jua bentuk. Hatta ada orang dia beli dalam bentuk perhiasan, dia beli dalam bentuk jewellery, gelang, rantai, semua sekali. Tetapi dia tak nak pakai, dia memang nak simpan. Dia nak jadikan itu sebagai storage of value.
Jadi apa-apa sahaja emas yang disimpan, maka ianya tertakluk kepada kewajipan zakat sekiranya melebihi 85 gram emas. Okey. Ini kategori emas yang tidak dipakai. Maksudnya emas yang kita simpan, yang kita beli untuk melindung nilai dan juga menyimpan harga, dan bila naik katalah satu hari nanti mungkin kita boleh manfaatkan emas itu sebagai yang tadi Yana sebut sebagai pelaburan lah, sebagai instrumen pelaburan kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut emas perhiasan. Emas yang digunakan oleh kaum wanita sebagai perhiasan. Dia pakai dekat tubuh badan dia. Dan kalau mengikut kategori ataupun pentakrifan Imam An-Nawawi, dia kata pakai ni sekali pakai pun diistilahkan sebagai pakai. Maknanya walaupun dia nak pakai saja-saja nak melaram tunjuk depan cermin, ataupun dia nak dia jadi ejen Habib, dia pakai emas dia, maka itu adalah bentuk pemakaian. Okey. So emas yang dipakai ini dalam keputusan fatwa Majlis Agama Islam wilayah fatwa wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita menetapkan bahawasanya emas yang kita pakai ini dikenakan zakat sekiranya pemiliknya mempunyai 800 gram emas ke atas. Tadi yang disimpan tadi 85. Tapi yang ni emas yang kita pakai ni 800 gram ke atas, Kak. Daripada waktu tahun setahun? Daripada dalam setahun lah. Maknanya dalam setahun tu kita, kalau kita ada 800 gram, biasanya orang perempuan ni yang biasa-biasa pelanggan-pelanggan Habib ni bukan 800, kilo lebih dia pakai kan. Dia boleh pakai sekilo ke berapa kilo orang perempuan boleh pakai. Sampai sini lah. Maksudnya kalau betul-betul sampai Mami Jarum tu, cerita dia memang lebih 800 lah. Maka zakat dikenakan daripada keseluruhan pemilikan kita. Katalah kita memiliki 1 kilogram ataupun 1000 gram, maka 1000 gram tu kita kenakan zakat daripada keseluruhan. Hanya yang apabila dia melebihi 800 gram. Kalau tak lebih 800 gram, maka tak diwajibkan zakat lagi. Okey, baik. Itulah dia Ustaz ada jelaskan tadi, perbezaanlah antara emas yang kita simpan, yang walaupun barang perhiasan kita simpan, dan juga barang perhiasan yang kita pakai. So dua ada cara pengiraan untuk zakat emas ya Ustaz. So kiranya ada yang tanya, saya beli 1 gram gold bar je. 1 gram gold bar. Saya perlu ke bayar zakat? Tak kena. So tak perlulah, sebab tadi Ustaz kata tidak melebihi 85 gram ya Ustaz. So kalau anda ada gold bar, tak perlu dibayarkan zakat lah, sebab baru 1 gram. Tapi kalau dah lebih ke 85 gram ke atas, itu kita kena keluarkan zakat ya. Itu untuk emas simpanan. Dan tadi dari segi Ustaz mengatakan 800 gram, dan mungkin ada juga itu mengikut uruf untuk negeri masing-masing. Tapi yang dekat sini, kalau orang itu berada di kawasan lain, bagaimana Ustaz? Saya kena ikut kadar yang mana satu? Okey. Bagi mereka yang berada di negeri-negeri lain, terdapat perbezaan kadar uruf. Kadar uruf ni apa maksud uruf? Uruf ni kebiasaan ataupun adat masyarakat setempat. Apabila kita melihat kepada kaedah pemakaian emas, dia ada beza juga. Orang Kelantan dia pakai banyak betul emas dia. Orang Pulau Pinang macam tadi Mami Jarum mungkin lah. Tapi bila tengok kajian, sebenarnya tak ada pula Mami Jarum ni. Sebenarnya mungkin silap jumpa Mami Jarum kot. Okay. Kita tengok dalam folk stories ataupun dalam kisah-kisah pun memang kadar pemakaian itu akan berbeza dari satu negeri ke satu negeri yang lain. Jadi bagi mereka yang berada di negeri masing-masing, boleh merujuk kepada pusat-pusat zakat ataupun Majlis Agama Islam di negeri masing-masing untuk mengetahui kadar uruf di tempat masing-masing. Memang akan ada perbezaan berdasarkan pemakaian, berdasarkan pemilikan. Sebab itu kita tidak selaraskan satu negara untuk urufnya, sebab memang berbeza kaedah pemakaiannya mengikut masyarakat setempat. Jadi kalau ikut asas yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi adalah 10 kali ganda daripada nisab asal. Nisab asal kita tadi 85 gram. Jadi 10 kali ganda sekitar 850. Cuma di wilayah Persekutuan di Selangor kita menetapkan sebanyak 800 gram. Itu ditetapkan. Itu ditetapkan oleh pihak orang kata berkuasa, maka di situlah letaknya kewajipan zakat kita masing-masing. Ya. So berbaliklah, tadi ada soalan daripada Siti Raziah Ahmad Amin, berapa gram emas yang diwajibkan kena zakat? Itu baru saja kita ulaskan tadilah. Betul. Ya, dan daripada Munawar Said ya, maknanya ada pakai emas harga lebih 200,000 baru keluarkan zakat ke? Itu kalau emas yang dipakailah. Kalau dipakai. Kita relate kepada harga semasa. Kalau kita pakai
sampai lebih 800 gram dan harganya 200,000, ya kena keluarkan zakat ya. Okey, pertanyaan Manal Sabri, if emas dan simpanan sahaja yang cukup nisab, pendapatan tidak cukup nisab, perlukah pendapatan itu dibayar zakat juga? Pendapatan tu cerita lain. Tapi kalau kita kata emas dia cukup nisab, maka zakat diwajibkan atas emas tu lah. Okey, so kita ada beberapa bawah kategori kan. Jadi pendapatan itu satu, yang ini kita pasal zakat emas itu diwajibkanlah kalau kita dah cukup apa orang kata? Nisab dia. Nisab ya, Manal Sabri ya. Dan ada yang komen suara slow. Mungkin Yana perlukan komen dari anda. Adakah masih slow sekarang sebab kita ada menggunakan mic. Harapnya dah clear ya. Okey, tadi kita dah cerita tentang sedikit zakat perhiasan dan juga emas untuk perhiasan dan satu untuk simpanan. Tapi kita nak tengok juga jenis-jenis emas. Ada orang, saya pakai emas 916 je. Saya pakai berlian tak perlu. So macam mana tu Ustaz? Kalau kita ada ni kategori berlian, emas yang berbeza, emas, berlian, batu permata, macam mana? Baik, yang pertama sekali pada asasnya amalan kita di kalau boleh saya katakan di seluruh negeri kecuali Perlis sekarang ni ya. Tetapi saya sebut dulu secara general, secara umumnya, apa yang kita amalkan adalah pusat zakat dia akan meletakkan satu tanda aras nisab. Jadi tanda aras nisab tu digunakan bagi semua jenis emas tidak mengira dari sudut ketulinan. Sama ada 999, 916, 24, 22, 20, 18 dia tak kira. Maka untuk kiraan zakat dia akan kira berdasarkan kepada nisab yang ditentukan itulah. Satu nisab sahaja digunakan. Ini apa nama kita panggil amalan semasa. Cuma di negeri Perlis mereka sudah menggunakan pendekatan mengira zakat emas berdasarkan ketulinan. Jadi kalau yang pakai 916 barangkali bukanlah 85 gram. Barangkali dia akan naik sedikit. Mungkin ke 100 gram ataupun 120 gram begitu. Barulah sampai nisabnya. Maksudnya harganya itu ataupun dia masih lagi bersandarkan kepada emas tulen 85 gram. Tetapi apabila ketulinan emas tu kurang maka gramnya akan bertambah. Okey, dia akan ikut berat itulah. Barulah tepat dari sudut kiraan. Maka begitu juga di wilayah persekutuan kita sudah mengeluarkan fatwa mengenai perkara tersebut dan insya-Allah akan diimplementasikan dalam masa terdekat. Buat masa sekarang belum lagi. Kita masih lagi memakai ketetapan yang lama, tetapi selepas daripada ini insya-Allah kita akan memperkenalkan ketetapan yang baru. Zakat akan dikira berdasarkan ketulinan emas. Okey, kalau dari segi kita ikut secara ringkas lah Ustaz. Contohlah saya ada emas 916, saya ada emas yang ni 750. Jadi saya bawa ini pergi timbang sekali. Kena timbang dan kita kena tengok ketulinan emas tu lah. Biasanya bila kita beli emas kan kita ada daftar mutu, ataupun ada kad yang menyeraikan mutu, kualiti, keunggulan, gaya mutu, keunggulan semualah. Emas kita tu ada yang tu kita perlu bawa ke pusat zakat sebab kalau nak ikut dari sudut kemudahan yang ada di pusat zakat ni tidaklah secanggih Habib kan. Nak tahu ketulinan boleh rendam pula, boleh timbang pula, boleh tahu timbul tenggelam semua sekali tu. Jadi kalau tak pasti boleh datang dulu. Siapa-siapa yang pelanggan-pelanggan Habib boleh datang. Boleh cek dulu ketulinan emas. Tak perlu bawa emas pun pergi ke tempat kita. Dah tahu gram, dah tahu ketulinan, boleh bawa data-data tu saja untuk kita kirakan zakat. So tak jadi masalah. Mungkin boleh saya tambah, yang kita kirakan emas ni adalah emas yang tulen sahaja. Tetapi berlian dan seumpamanya kalau tidak diketahui bahagian emasnya. Kalau emas putih sekalipun, kita mesti tengok bahagian emasnya berapa. Tengok campurannya, kita akan kira bahagian emasnya sahaja. Adapun berlian, batu permata itu tidak dikenakan zakat. Maka apabila kita bawa contohnya cincin dan sebagainya yang ada batu permata, semua tu kita akan tolak. Terlebih dahulu kita akan kira emas sahaja. Macam mana yang saya sebut tadi, yang terbaik boleh datang Habib dulu untuk tahu kan, untuk kira ketulinan dulu emas kita dan bawa data saja. Takut juga kan bawa emas kan. Dulu kita ada terima Yana ada seorang ni dia simpan, dia memang klasik betul. Dia simpan emas dia dalam tong Milo. Dia bawa tong Milo 3 kg 2 tong.
2 tong yalah, 2 tong kan dia bawa, kita cakap Milo tak kena zakat. Dia kata ni dalam ni bukan Milo ni, dalam ni emas dia kata. So dalam special tempat dia simpan dalam tin Milo, memang rare lah tu. Jarang jumpa tu. Alhamdulillah. So macam mana pun kalau kita ikutkan sini, kalau anda ada berlian ke batu permata, dari segi mutu emasnya masih emas tulen, itulah dia kita kena keluarkan zakat, ya. So dari sini satu info ya buat anda yang mungkin sama dengan saya ada emas 916 je, yang lain tak perlu. Tapi dari sini kita perlulah orang kata satu awareness untuk kita ambil ketahui apa jenis emas yang kita ada dan apa kategori untuk kita kenakan zakat emas, ya. Okey, soalan menarik ya. Apa lagi yang kita dapat dari sini? Okey. Daripada Ahmad Naim, ya. Jika emas tersebut perlu dizakatkan mengikut pasangan suami isteri atau individu. Kalau suami isteri tu kita nak sekali ke ataupun UII ke? Macam mana tu, Ustaz? Baik, kewajipan zakat adalah tertakluk kepada pemilikan individu. Kita tidak mencampurkan pemilikan antara suami isteri kecuali suami isteri itu mempunyai ikatan syarikat. Maksudnya ada bisnes suami isteri. Bisnes suami isteri, suami isteri joint venture dalam satu bisnes, dalam pensyarikatan ataupun disebut syirkah dalam bahasa Arabnya, syarikah. Maka di situ barulah kita anggap pemilikan itu dianggap dikira bersama. Contohnya macam dia memiliki akaun bersama, maka itu pemilikan yang bersama. Jadi bila pemilikan bersama ni atau disebut dalam istilah zakatnya sebagai khultah, pemilikan yang bercampur, maka dia dianggap pemilikan satu individu. Maka apabila nak tunai zakat tu, siapa-siapa di antara kedua-duanya boleh tampil untuk tunai zakat. Tetapi wajib tunai zakat atas dikira sebagai satu entiti, satu individu walaupun dia dua. Tapi dengan syarat dia perlu ialah ditentukan berdasarkan kepada pemilikan yang bersama. Tetapi kalau pemilikan emas yang biasa-biasa kita beli, suami beli sikit, isteri beli sikit, simpan tu, masing-masing kena kira dia punya emas yang dia miliki masing-masing. Sebab tanggungjawab zakat ni adalah tanggungjawab individu, tetap tertakluk kepada individu dan mengikut harta yang dimiliki oleh setiap individu. Dan macam mana kalau Ustaz, kalau kita nak bayarkan untuk adik-beradik ke, saudara mara ke? Kalau kita nak bayar, baik betul tu. Maksudnya baik sangat lah tu nak bayarkan untuk adik-beradik, untuk semua sekali dia tahu ni memang simpan emas adik-beradik punya data. Boleh dengan syarat. Dengan syarat dia perlu meminta izin. Tetapi zakat ini sebenarnya bila kita sebut dia tanggungjawab individu, dia bukanlah hak orang lain untuk menunaikan. Walaupun kita nak nampak nak buat baik sebenarnya, tetapi dia adalah harta yang perlu dikeluarkan oleh pemilik harta itu sendiri. Barulah matlamat zakat itu sampai. Kalau orang lain yang tolong bayarkan, maka itu dianggap dia punya harta, bukan harta yang pemilik. Maka di situ kita menegaskan bahawasanya setiap pemilik wajib mengeluarkan zakatnya sendiri dan hanya boleh diwakilkan oleh orang lain apabila dia tak sempat nak menunaikan. Contoh dia kata, oh lama tak sempat lah nak pergi zakat, Abang Long tolong bayar dulu, Abang Long nak pergi pusat zakat kan, contohnya lah. Abang Long tolong bayarkan dulu bagi saya, kemudian dia wajib menggantikan semula apa yang telah dibayarkan oleh saudara dia ataupun wakilnya tu. Ya, faham. Sangat clear di situ ya. Orang kata kita kena ada persetujuan lah antara pemilik dan juga siapa yang nak bayar tu. Okey, daripada Suryani Hassan, jika ada emas bar lebih 85 gram tetapi dipajakkan, macam mana ya Ustaz? Okey, tetap kalau di dalam istilah kita pajakkan ataupun kita gadaikan, mengikut mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, emas itu masih lagi berada di bawah pemilikan kita. Maka apabila tiba haul kita ataupun tiba saat kita menunaikan zakat, emas tersebut perlu dikira berapa gramnya dan perlu ditunaikan zakat ke atasnya walaupun ia dipajak, walaupun ia digadaikan. Okey, baiklah. So anda ada banyak ke dalam Arahan kiranya ke tempat yang dipajakkan, kat situ punya kita kena ambil kira lah berapa gram dia. Dan di Habib sendiri je kita ada satu organisasi bawa Habib iaitu Arahan Express. So, mungkin anda nak tahu berapa berat, apa jenis mutu emas, kita boleh buat uji keturunan emas, boleh juga datang ke Habib ataupun datang ke Arahan Express. Ya, dan mungkin satu lagi saya boleh tambah, kalau emas yang berada di dalam pajakan itu, meskipun kita kata kita perlu mengira zakatnya,
tetapi dia ada sedikit pengecualian. Pengecualian dari sudut apa? Dia boleh tolak upah simpan dan kos yang terkait dengan ar-rahnu tu tadilah. So yang tu dia boleh tolak. So kita ada sedikit pengecualian daripada kelonggaran dekat situlah. So tak payah kira lah berapa upah simpan dan apa tu, kita hanya kira berat emas sahaja berat kan. Emas dan kita boleh tolak upah simpan tu lah. Ya, betul. Okey, soalan daripada Nur Haslinda. Ni zaman moden sekarang ni kan, simpanan digital emas dapat hasil. Perlu Digital zakat emas ke Ustaz? Baik, emas digital kita kena berhati-hati ya. Kalau dia berdasarkan hanya kepada harga emas, sedangkan fizikal emas tidak dimiliki ataupun tidak ada di dalam akaun kita, maka itu adalah dianggap sebagai akad yang rosak ya. Maksudnya akad yang rosak. Maksudnya kita tidak boleh menyimpan akaun emas yang hanya berdasarkan kepada harga, tidak mempunyai fizikal. Kerana itu akan menyebabkan kita terlibat dengan permainan harga dan dia akan terlibat dengan riba. Maka di situ ada larangan untuk kita memiliki akaun-akaun yang seumpama emas digital dan seumpamanya. Kalau emas digital sekalipun, tetapi kita mengetahui di sana ataupun di dalam akaun tersebut kita mempunyai pemilikan dari sudut emas, tak kiralah berapa gram, berapa pecahan. Sebab sekarang ni kita telah ada banyak produk dan mereka boleh pecahkan hatta kepada gram yang kecil, kepada decimal point yang kecil. Mereka boleh buat begitu dan ada keupayaan untuk buat sedemikian. Dan kita tahu apabila kita nak redeem nanti kita akan dapat emas fizikal tersebut. Maka yang itu kalau kita melabur dan dia walaupun namanya digital ni barangkali sebab kita tak nak simpan emas tu kan. Kita nak dia, tapi emas tu ada, emas fizikal tu wujud. Maka di situ pelaburan yang sedemikian dibenarkan dan kita kena zakat juga berdasarkan jumlah pemilikan emas kita. Bukan, jangan tengok harga ya. Jangan tengok harga, tengok kepada berat kita. Ya, baik. So emas digital pun kena pastikanlah daripada sumber yang tepat ya Ustaz ya. Okey, daripada Isabella Maisara baru masuk katanya. Tak apa, terima kasih. Kalau 100 gram berapa jumlah yang perlu kita bayar? Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan cara pengiraan lah bagi satu situasi. Kita katalah dalam 100 gram, mudah sahaja. Kalau emas yang kita simpan 100 gram, kita darabkan terlebih dahulu dengan dengan belum 2.5 lagi. Kita darab dulu dengan harga semasa. Harga semasa. Okey, harga semasa. Katakanlah kita nak guna pakai kiraan sekarang, harga emas yang dikeluarkan oleh Pusat Zakat sekitar RM239 per gram untuk kiraan zakat ya. Korang jangan datang Pusat Zakat pula tanya, "Weh, emas murah Pusat Zakat, nak beli emas boleh tak?" Kita orang tak jual zakat, tak jual emas. So kita kira zakat sahaja, harganya berdasarkan kepada harga purata. So kita letakkan satu nisab macam saya sebut tadi dan kita darabkan dengan harga tersebutlah. So 100 tadi darab dengan 239, kita dapat 23,900. Maka 23,900 tadi kita darab, barulah kita darabkan dengan 2.5%. Kita akan dapat jumlah zakat itulah. Jadi begitulah cara kita kira, senang saja. Boleh pergi ke laman web kami www.zakat.com.my untuk buat pengiraan, ataupun boleh datang sendiri ke Pusat Zakat, ataupun boleh telefon 1800 55 87 1800 55 87 57 1800 87 57 tu telefon. Saya pun dah tersasul nombor telefon tu. Korang tengoklah dalam Google je lah. 1300 885757. Tu baru betul. Baru teringat ni daging korban punya pasal ni makan banyak benar. Okey, jadi cerita dia telefon nombor tersebut boleh tanyakan kepada pegawai pusat panggilan. Mereka akan bantu kita lah untuk buat kiraan zakat, insya-Allah. So yang nak kira tadi itu satu formula lah, okey. Untuk kira zakat emas, formula berapa jumlah berat yang anda ada darabkan dengan harga emas semasa daripada pusat zakat dan anda darabkan dengan 2.5%, itu adalah satu kadar tetap, betul? 2.5% kadar tetap dia, dan itulah jumlah bayaran yang anda perlu keluarkan zakat ya. Kalau tak pasti lagi jangan risau, pergi je PPZ, lepas tu ada kalkulator kat situ, masuk je semua, dah tersedia kira untuk anda lah. Okey.
Okey, terima kasih Ustaz atas penerangan daripada Nur Haslinda ya. Okey, emas digital seperti Maybank ada GSIM emas. Alhamdulillah dibenarkannya Ustaz Syuhada Syahid. Kata itu pun rasanya insya-Allah lah. Okey. Alright, itu antara soalan daripada di ruangan Facebook komen kita. Okey, kalau anda ada soalan lagi boleh utarakan komen. Rata-rata ramai yang tanya untuk cara kira dari segi kalau berapa emas yang mereka ada lah. Okey, dan di sini soalan daripada Teratai Kiambang ya. Okey, adakah kiraan zakat emas dikira secara berasingan pada setiap emas atau kesemuanya sekali? Semua sekali. Semua sekali lah. Macam tadi kita dari awal tadi pun kita dah kupas, kita ikut ketulinan emas, okey, kita akan timbang accumulate sekali lah ya. Okey, dan tadi pun kita dah cerita tentang zakat untuk batu berlian, sama jugalah untuk perak ya Ustaz. Kalau perak pun sama jugalah termasuk dalam kadar zakat emas ya. Perak dia punya gram agak berbeza. Okay. Bila kita sebut tentang zakat perak, dia punya nisab asasnya 575 gram. Itu nisab asas bagi perak. Sama ada perak yang biasanya perak setakat ni kita hanya meletakkan satu nisab sahaja, kerana pemakaian perak tidaklah begitu kita panggil tidaklah begitu ketara dalam masyarakat kita, maka kita hanya menggunakan pakai nisab perak iaitu 575 gram. Jadi siapa yang ada tak kiralah dia ada pinggan mangkuk ke ataupun bekas-bekas Queen Anne, semua tu lah. Queen Anne ni yang orang lama-lama orang faham lah Queen Anne tu, yang baru-baru ni pewter yang buat daripada perak dan seumpamanya, perlulah dikira zakat dia tu. Untuk kita jika pemilikannya melebihi 575 gram. Okey, so untuk kadar perak berbeza sedikit ya untuk kadarnya ya. Okey. Alright, okey. Zakat emas dan zakat pendapatan perlu dicampurkan atau asing adalah satu cara untuk cukup nisab. Rasanya ada lagi yang kalau kita sebenarnya dari sudut diri sendiri, individu, semua harta dia adalah di bawah pemilikan dia. Maka apabila nak kira zakat, sepatutnya dia kena kirakan semua harta yang dia ada dalam tangannya, tak kiralah pendapatan, simpanan, saham, apa-apa sahaja, emas kalau dia ada, dia kena kirakan semua itu untuk mencukupkan nisab. Okay? So dia kena perhatikanlah setiap jenis harta yang ada, sebab apatah lagi kalau harta itu sifatnya satu, maksudnya berkongsi sifat seperti emas. Contohnya duit simpanan kita. Duit simpanan kita tu sandarannya adalah kepada kita sandarkan kepada emas lah, kepada jumlah emas, ataupun dari sudut nilainya itu, dengan nilai itu boleh beli emas. So kita kata benda yang serupa seperti mana emas dan perak ataupun yang mewakili sifat-sifat emas dan perak, maka dia dimasukkan dalam satu kategori harta yang sama. So kita tengok semua tu, kecuali kalau kita ada multiple jenis. Contohnya kita ada jenis, tadi kita sebut jenis emas dan perak. Lepas tu kita ada jenis ternakan. Lepas tu kita ada jenis tanaman. So ternakan, tanaman ni, yang ni sahaja kita kira suku-suku, kita kira mengikut kategori. Tetapi semua yang berkaitan dengan emas perak kita gabungkan sekali untuk cukupkan nisab. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz. Okey, daripada Su Eli ya, baru saja komen ni, boleh ke buat bayaran zakat kalau barang disimpan di bank sahaja? Contoh barang disimpan di bank tidak diketahui berat, so dia bagi anggaran sahaja. Barang simpan kat bank ni boleh tahu berat, senang je, telefonlah bank tu. Ataupun pergilah bank tu. Tak kala simpan-simpan kat bank buat tak tahu je kan. Seronok bank kan. Ya, maksudnya memang simpan, kita tahulah, sepatutnya memang tahulah, dan memang adalah data tersebut dekat tangan kita. Mustahil lah berapa kita simpan kita pula tak tahu. Nanti bila katakanlah bank ambil sikit, nanti kita kata dia biasanya tak tahu, tapi bila tengok tinggal sikit dia tahu pula kan masa tu kan. Kan dia macam sikit pula kan, dulu saya simpan macam banyak. Tapi bila kita tanya berapa simpan tak tahu pula. Jadi tuan-tuan pun samalah, tuan-tuan ke puan-puan terutamanya, pastikan anda tahulah, sebab ini berkaitan dengan ibadat kita. Jangan pula kita ambil sambil lewa tak tahu pula. Sebab apa? Sebab memang
itu adalah benda yang kita miliki dan apabila kita simpan sudah tentu kita mengetahui dan datanya mesti ada. Jaranglah kalau bank tak ada data tu, kalau bank tak ada data tu bukan bank tu. Yang tu memang nak songlap duit kita. Yalah Ustaz, sebaiknya kita tahulah berapa jumlah pemilikan yang kita ada. Okey, daripada Roslina Abdul Ghani uruh tadi kita cerita uruh di Selangor 800 gram untuk perhiasan. Adakah itu tidak dicampur dengan 85 gram gold bar? Tak, kita tak campur. Yang tu kita tak campur. Sebab kita panggil emas perhiasan ni dia mempunyai hukum khas tersendiri sebagai emas perhiasan. Sebab tu kita bezakan antara emas perhiasan dan juga emas simpanan. Okey. Alright. Okey, ni soalan ni sebenarnya dia jauh sikit lah, tapi tak apa, yang nak cuba kita mungkin nak tahu jawapan yang lebih jelas untuk yang ni daripada Umaira Sabila Ustaz, kalau kita tukar barang kemas lama dengan barang kemas baru, perlukah kita ambil duit dahulu supaya akad tu sah? Lepas dapat duit tu baru kita beli barang kemas baru, sebab sekarang tulis harga emas lama. Mohon pencerahan. Baik. Dalam istilah membeli emas perhiasan ni, terdapat dua pandangan ataupun pola pandangan yang sangat besar lah di kalangan para ulama. Pandangan pertama mengatakan emas perhiasan adalah tetap dianggap sebagai emas. Jadi emas ni dikategorikan sebagai item ribawi ataupun barang-barang yang terkait dengan riba apabila kita melakukan transaksi secara tidak tepat ataupun tak betul. Sebab emas dia mesti tukarannya berlaku yadan biyadin. Maksudnya serahan dan terima mesti berlaku dalam masa yang sama. Dia tak boleh bertangguh dari sudut masa yang dipanggil riba nasi'ah, tangguh masa, ataupun dia tak boleh berbeza dari sudut berat dan juga dia tak boleh beza dari sudut berat dan juga nilai dia. Maksudnya kita kena sama. Kalau tukar 100 gram lama, dia mesti sama dengan 100 gram baru. Okey, 100 mesti dengan 100. Dia tak boleh 120 gram lama, 100 gram baru. No. Dia tak boleh Dia kena sama gram. Berat tu kena sama. Boleh? Kalau lebih? Tak boleh. Dia mesti sama. Dia mesti exact weight mesti sama berat. Okey, dia mesti sama. Dan serahan tu mesti berlaku secara sekarang. Maksudnya secara dalam bahasa istilah yang telah digunakan secara lani ataupun dalam istilah orang putih disebut spot. Maknanya perlu berlaku serahan dalam majlis yang sama dan tidak boleh contohnya bila nak serah tu katalah penerima tu kata kejap nak pergi beli air. Nak masuk tandas. Tak boleh. Maknanya dia kena berlaku serahan tu dalam simultaneously dalam masa yang sama. Okey. Itu bagi mereka yang melihat emas perhiasan masih lagi dikategorikan sebagai emas. Tetapi bagi mereka yang setengah-setengah yang berpendapat bahawasanya emas perhiasan sudah hilang sifat emas keseluruhan. Sebab dia ada sifat pembuatan emas tu. Jadi dia dah jadi macam barangan. Walaupun dia emas tapi dia dah jadi macam barangan jualan biasa. Dia nilainya nilai emas tapi dia dianggap sebagai sil'ah, sesuatu yang telah dibuat, ditempa, dia buat cantik macam ni. Dia dah bukan emas as per se tetapi dia sudah jadi barang perhiasan. So berdasarkan kepada itu maka serahan boleh tangguh, harga boleh bayar sikit-sikit, boleh bayar tangguh-tangguh dan sebagainya. So cara yang terbaik adalah untuk elak daripada ni nak dibuat di kedai-kedai emas dan seumpamanya, seelok-eloknya kalau kita nak serah semua, contohlah kita nak serah emas lama dan emas baru kita nak ambil. Okey, berapa harga emas baru yang kita kena bayar dia punya balance dia tu. Katakanlah emas lama harganya 3,000. Emas baru harganya 1,000. Maka kita letak 3,000 dengan RM1,000, kita letak, kita bagi, kita ambil emas baru. Itu paling baiklah. Itu paling baik sekali. Keluar daripada khilaf. Maksudnya memang kita tukar tu dengan harga dengan berat yang samalah, maksudnya begitu. Yang boleh kita lakukan juga adalah bagaimana yang cara yang tadi disebutkan, tukar ambil dulu harga. Maksudnya kita tukar, kita bagi emas, harga diberikan kepada kita, kemudian kita tambah yang dekat harga tadi tu, kita letak dan bagi dekat
bagi dekat apa nama tu. Ada yang mengatakan bahawasanya cara pertama tadi terlibat juga dengan riba. Sebab apa? Sebab ada lebihan tu. Gram dah sama, betul ada lebihan. Okey, jadi ini tertakluk kepada pandangan, cuma yang terbaik adalah memang yang sepatutnya kita buat adalah kita serah, harga dapat dekat kita, kita tambah katalah tadi serahan 3,000, dapat harga 3,000, kita serah emas berapa gram, dapat harga 3,000, 3,000 letak 100, letak 1,000, bagi balik, dapat balik emas yang baru. Itu adalah cara paling tepat sekali lah untuk kita nak buat pertukaran ataupun penukaran emas. Kata trade in lah sekarang ni kalau kita nak trade in jewellery kan. Kalau anda ada barang lama nak trade in, itu antara kaedah yang Ustaz jelaskan untuk kita jauhilah daripada sebarang apa kalau tak sah ke apa dari sini. Cuma bagi pandangan yang mengatakan dia bukan emas, itu kita bebaslah berjual beli, bebas trade in macam mana cara pun. Okey, ni untuk emas lah specifically ya. Okey, baik. Tadi kita dah terjauh sikit daripada cerita trade in, tapi tak apa, masih lagi satu topik yang menarik ya untuk anda dapat penjelasan. Yang ini soalan daripada Rohana. Yang Ana pun nak tahu juga soalan ni. Okey. Ustaz, kenapa uruf zakat emas berbeza-beza untuk setiap negeri sedangkan taraf hidup di Malaysia sama sahaja? Taraf hidup di Malaysia memang tak sama. Orang yang bergaji RM3,000 kalau duduk di Kelantan dia boleh makan lebih daripada yang orang yang duduk di wilayah Persekutuan. Kalau orang yang menganggap sama tu maknanya mungkin tak baca paper ekonomi ataupun memang tak pernah pergilah negeri lain. Tapi macam Kelantan memang tak ada urufnya kadar. Kelantan tak ada kadar urus sebab dia kadar pemakaian emas mereka agak tinggi. Dan mereka trading selalulah emas tu. Okay, so di Kelantan kita tidak dikenakan mana-mana uruf untuk pemakaian. Okeylah, so kita kena ikutlah ikut uruf yang ditetapkan ya untuk kita keluarkan zakat. Okey, tadi daripada Napi, soalan ni kita dah bincangkan tadi ya, kalau barang kemas simpan kat Gadaian perlu zakat juga ke? Ya. Kita kena tengok berapa berat dan kita akan tolaklah kos upah simpan di situ untuk bayar zakat. Okey, rasanya kita dah nak ke penghujung. Banyak tadi soalan yang kita dah kupaskan. Harap anda dapat satu penjelasan ya dari segi zakat emas, dari segi perhiasan, zakat emas simpanan dan cara pengiraan, apa jenis-jenis emas. Tadi itu semua kita dah bincangkan tadi bersama dengan Ustaz. Tapi untuk orang kata closing lah, mungkin Ustaz ceritakan kenapa kita perlu keluarkan zakat ni, apa faedah ataupun yang kita dapat dan untuk orang sekeliling kita juga. Baik. Yang pertama sekali, zakat ini adalah kalau kita anggap harta ni, dia bukan semua milik kita. Zakat adalah milik kepada asnaf yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang berhak menerima. Kalau kita tahan hak orang lain, bagaimana nanti Allah Subhanahu Wa Taala tahan hak kita pula? Sebab dia berkaitan dengan hak dan dia berkaitan dengan kewajipan yang harus keluar daripada harta kita. Dalam sebuah hadis disebutkan ma khalatatis sadaqatu malan illa afsadathu, hadis riwayat al-Imam At-Tirmizi. Tidak akan bercampur zakat ini dengan harta yang kita ada. Maknanya zakat tu tak keluar lagi, dia bercampur, maka dia akan merosakkan harta tu. Maknanya akan berlakulah sesuatu. Sesuatu tu kita tak tahulah apa yang bakal berlaku kepada harta kita. Mungkin hilang, mungkin rosak, mungkin macam-macam benda boleh berlaku ya. Sebab kata Ubay bin Ka'ab, Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana dia boleh memberikan kita daripada sumber rezeki daripada sumber yang tidak disangka-sangka, Allah juga boleh menarik rezeki kita dari sumber yang tak disangka-sangka. Itu kena hati-hati. Sebab dia berkaitan dengan hak orang lain, maka kita kena tunaikan hak kepada yang berhak menerimanya. Dan yang kedua, bila kita tunaikan zakat ini, dia dapat memberikan ketenangan. Allah Ta'ala sebut, khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah daripada harta mereka zakat agar dapat menyucikan dan membersihkan hati mereka. Menyucikan hati, membersihkan harta. Maka dia adalah satu perkara yang sangat, dia bukan perkara yang malmus, perkara yang boleh dipegang ataupun dilihat, tetapi dia dapat dirasai oleh mereka yang menunaikan ibadah zakat itu. Ketenangan dari sudut keberkatan harta dan seumpamanya. Benda boleh cerita, tetapi bagi yang hanya melaksanakannya mampu merasa.
Dia kita tak boleh cerita nasi Arab sedap tapi tak pernah makan nasi Arab. Pelik juga kan. So kita boleh cerita bila kita dah rasa. Maka ia perlu dirasai, ia perlu dijiwai dan dia perlu dihayati. Yang ketiga, apabila kita menunaikan zakat ini, dia sebenarnya menjadikan kita seorang hamba yang mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada kita dan memberikan kita kebaikan, dan paling penting sekali menjadikan kita dalam kehidupan ini seorang yang benar-benar dapat mensyukuri nikmat Allah dengan kaedah yang Allah Ta'ala tentukan, dan ini adalah suatu peruntukan yang Allah sendiri tuntut daripada kita. Maka tidak wajar kita sebagai seorang hamba yang menerima rezeki daripada Allah tapi apa tuntutan daripada Allah tu kita tak tunaikan. Allah Ya, baik. Baik, Ustaz. Terima kasih ya, untuk ilmu hari ini kita dapat kongsikan dengan anda juga. Alhamdulillah. Dan kata-kata Ustaz tadi itulah antara kelebihan kita mengeluarkan zakat, bukan sahaja zakat emas lah, dari segi zakat harta juga. Dan yang pun sebenarnya ada satu kisah lah, macam ianya diibaratkan kita ada satu rumah, dalam rumah tu kita ada ramai anak-anak, di mana kalau kita tak bersihkan rumah tu kan, so kita pun duduklah dalam keadaan yang kotor, berabuk. Sama jugalah dengan konsep zakat ini, kalau kita tak keluarkan zakat, so kita dapat mengeluarkan zakat dapat menyucikan harta kita, sucikan jiwa kita juga, dapat ketenangan. Betul Ustaz? Okey. Ustaz, ada apa-apa lagi sebelum kita nak di penghujung? Datanglah ke Habib belilah emas. Senang. Ya, Habib kita ada dalam 30 lebih cawangan di seluruh Malaysia ya. Boleh datang ataupun anda nak bawa barang untuk dapatkan keturunan emas, apa jenis barang kemas anda, mungkin emas dahulu tak pasti apa jenis mutunya. Betul. Kita boleh datang ke Habib dan juga boleh cuci mata dengan koleksi yang terbaru. Okey, terima kasih Ustaz bersama dengan Habib dan juga para penonton hari ini. Assalamualaikum semua. Okey, kita jumpa lagi. Bye.